Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita berada di antara halaman akhir surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 pada halaman 403 pada hari ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersama Qari Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, Fadil Ustaz Fazrul. Kari Ustaz. Ya. Kari ayam dia. Masya-Allah. Kita bersyukur Ustaz ya. Pasal bacaan Quran ni memang kena dengar setiap hari. Ya, Imam Nawawi menyatakan paling kurang 10 ayat. Allah. 10 ayat kita kena baca pada setiap hari. Pastikan istiqamah itu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ia adalah dos penawar yang penting bagi diri kita. Kalau kita tidak mengamalkannya, lambat laun kita rasa kita sihat tetapi rupanya mungkin sudah mencapai kanker Ustaz. Kanser. Ya. Kanser spiritual, kanser iman yang kita tak perasan, hanya disedari oleh pakar-pakar, doktor-doktor spiritual, ustaz-ustaz atau ulama yang melihat ada sesuatu yang tidak kena, dan inilah yang kita ingin terus istiqamah pada setiap hari. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita ingin melihat kepada sinopsis halaman 403 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-53, bagaimana Allah menghiburkan Nabi, ya, menenteramkan Nabi atas penolakan dakwah yang beliau bawakan, ya, cabaran demi cabaran yang hadir. Allah pujuk Nabi dalam ayat yang ke-53. Diikuti pada ayat 54, fasa dan tahapan dalam kehidupan manusia, ya, bagaimana manusia akhirnya akan bertemu Allah jua, ya, dinyatakan pada ayat 54, dan ayat 55 hingga 57 itu diceritakan hari kebangkitan dan perbandingannya dengan keadaan di dunia. Dan pada ayat 58, fungsi dan tugas al-Quran. Sekali lagi Allah menyatakan Quran amat penting tentang tauhid, perintah untuk bersama Nabi, sabar bersama Nabi walaupun dicela dalam menyampaikan mesej kebenaran tersebut. Jadi ini adalah antara kesimpulan akhir, memberi semangat kepada para sahabat, kepada Khabbab, kepada Bilal bin Rabah, memberi semangat kepada sahabat-sahabat di Mekah, tidak popular pada waktu itu untuk memilih iman, tetapi terus perlu pengaku orang musyrik terhadap Allah yang Maha Pencipta, yang Maha memberi rezeki, yang Maha menghidupkan. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 53 hingga 59 terlebih dahulu bagi memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan barangkali ada yang kurang sihat di antara kita pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kurniakan kesembuhan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan atas apa juga perjuangan ataupun hajat dan doa kita saat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca hari ini halaman 403
halaman kedua terakhir surah Al-Ankabut. Betul Ustaz. Allah, asyik akhir je. Akhir je Ustaz. Dia memang cepat sangat dia. Allahu Lepas Akbar, ni surah Ustaz. Ar-Rum, surah Luqman, surah Ya, Sajdah masya-Allah. dan akhirnya berakhir Ustaz. Allahu Ya, Akbar. masya-Allah. Tapi kita pernah belajar kullu syai'in halikun Halik. illa wajhah. Ya, betul. Masya-Allah. Moga amal kita Amin, ini ya Rabbana. niatnya kerana Allah ini tidak hancur lafzan ya, tidak berakhir Allahu Akbar. kerana kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rabbal Baik, kita sama-sama. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan bacaan kita ayat yang ke-53 sehingga 59. Kita mula dulu dengan bacaan Murattal Hijaz insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فإياي فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 53 hingga 59 ya pada surah Al-Ankabut pada halaman 403. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya. Panjang sikit Ustaz ya. Panjang sikit surah Al-Ankabut ini. Surah Ar-Rum nanti pun kita akan berjumpa dengan ayat yang panjang-panjang ya. Mula dengan pendek dan diikuti dengan ayat yang panjang-panjang. Jadi apakah yang ada pada ayat 53 ini? Sambungan daripada apa yang kita lihat semalam berkaitan dengan mereka yang tidak beriman kepada kebenaran ya, yang beriman kepada perkara batil, yang beriman pada kekufuran. Allah menyatakan mereka ini adalah orang yang amat rugi. Mereka rugi kerana mereka menentang kepada nabi, malah mereka itu menghenyak kepada para sahabat yang berada di Makkahul Mukarramah ya, di Mekah pada peringkat awal dakwah nabi. Maka Allah memujuk kepada nabi, wa yasta'jilunaka bil adab. Mereka itu minta ayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta daripada nabi tolong bagi mukjizat lain ya. Kita tak nak Quran, kita nak mukjizat macam Nabi Musa, tongkat membelah laut, ataupun lagi banyak lagi mukjizat. Tetapi sebenarnya berdasarkan pada kisah-kisah sebelum ini, kalau minta bukti mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak beriman maka ia sebenarnya mengundang azab. Itu yang dinyatakan wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka itu minta azab dengan meminta ayat demi ayat, mukjizat demi mukjizat daripada nabi, padahal sebenarnya mukjizat itu semuanya adalah dengan izin daripada Allah, bukan nabi yang minta. Seperti mana Quran juga kita tak pernah minta Ustaz ya. Lahir-lahir terus saja kita minta ya Allah nak Quran kan, ataupun nabi minta nak Quran, tidak. Ya, Quran ini adalah anugerah Allah yang kita telah belajar pada surah sebelum ini, pada surah yang ke-28. Walaula ajal musamma ya, kalau bukanlah kerana ketetapan masa yang telah Allah tetapkan ya, maksudnya akhirat ini Allah dah tetapkan masanya dan sesuatu perkara semuanya sudah diletakkan masanya, maka azab akan sampai kepada mereka secara tiba-tiba dan mereka tidak sedar ya. Tetapi kerana Allah dah letakkan masanya kiamat pada waktu tertentu, jadi selagi orang itu masih lagi diberikan peluang untuk bernafas dalam hidup, itulah peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yasta'jilunaka bil adab, sekali lagi pada ayat 54, mereka minta azab. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, sebenarnya jahannam itu akan meliputi. Bila mereka buat jahat ini Ustaz ya, siapa-siapa buat jahat ini sebenarnya neraka, katakan begini, bila makin buat jahat neraka makin la muhitatun, maksudnya makin meliputi ataupun sedang memerangkap kepada orang yang kafir kepada Allah, yang menentang, yang merosakkan, yang menghenyak kepada para sahabat. Ini adalah mesej daripada ayat 54 sebagai pujukan. Dia lebih kurang macam ayah Ustaz ya. Ayah jumpa anak, adik dengan abang gaduh. Allah. Kan. Jadi adik menangis kan. Ayah akan buat apa? Ayah cakap pada adik, nanti abah akan cakap pada abang, nanti abah marah abang, denda abang, kan. Si ayah beri dahulu janji-janji bahawa si abang akan didenda kalau abang salah lah kan. Dan kesannya apa? Anak tu akan okey tak nangis dah ya. Di sini lebih daripada itu, walillahil masalul a'la, Allah memberi pujukan kepada siapa? Kepada adik lah lebih kurang ya. Di Mekah itu bersama dengan abang-abang yang suka menyebat, yang suka mendenda kepada adik yang tidak mengikut kepada jalan kehidupan kufur yang disampaikan oleh orang musyrik. Jadi ini adalah pujukan Allah. Sambung lagi pada ayat 55, yauma yaghshahumul azab, azab pada waktu itu daripada atas, min fawqihim, daripada bawah, wa min tahti arjulihim, wa yaqul ya, dan apa lagi selain daripada fizikal diazabnya, dinyatakan secara psikologi, wa dhuqu wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun, rasakan kan. Kalau katakan denda, kalau dekat perhimpunan tu kena sebat tu satu, tapi kalau diletakkan depan perhimpunan diberi pula pengumuman, ini rasakan bagi orang-orang yang beramal ataupun buat jahat. Dan lepas ni kita panggil pula mak ayah. Itu memang sebagai satu tekanan psikologi, dan ini yang dinyatakan pada ayat 55, wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Ya, menarik perkataan ta'malun Ustaz ya. Pasal apa? Kamu beramal, yang kamu amal-amal, kamu bekerja keras selama hari ini, nah rasakan
Rupa-rupanya yang mereka perjuangkan itu kadang-kadang mereka rasa mereka buat baik. Orang-orang musyrik Mekah itu dia merasakan mereka bahawa kita memperjuangkan bangsa kita, kita memperjuangkan organisasi saya, kita perlu bekerja keras menjaga nama bagi Suruhanjaya ataupun organisasi saya. Tetapi rupa-rupanya Ustaz, kamu kena. Ya, disebabkan apa? Kerana tidak bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pujukan, dalam masa yang sama pujukan kepada para sahabat yang masih lagi kita tengok dalam surah Al-Ankabut ini, pada waktu ia turun mereka didenda, dihukum, embargo dalam ekonomi. Kita baca ayat 56 bagaimana Allah memanggil hamba-hambanya para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita apabila kita berhadapan dengan keperitan. Ayat 56 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook sebenarnya, terima kasih semuanya yang berkongsi, yang mendoakan, yang berkongsi dapatan apa juga yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Antaranya salah satu Ustaz, saya tertarik dengan perkongsian Puan Rohani Saad. Masa rehat di sekolah ni digunakan untuk sama-sama menuntut ilmu di MQT, dan saya akan kongsikan pula dengan pelajar, masya-Allah, anak murid. Oh, jadi cikgu ni. Jadi terima kasih banyak cikgu-cikgu kita, pendidik kita yang menjadikan Al-Quran walau di mana juga berada Ustazah. Curi tak dinyatakan sekolah mana Ustaz? Ya, belum dinyatakan. Saya ada bertanya juga ada sekolah mana. Sebab nanti mungkin kita boleh ziarah Ustazah. Boleh ziarah Ustaz ni, melawat, dan memang kita pun mengharapkan kalau Nabi dulu Ustaz ya, dia berjuang Quran ini dengan serba kepayahan. Kita kalau melawat-lawat sikit ya, sama-sama bertemu, memberi semangat. Ini penting agar anak murid kita juga mendapat inspirasi perjuangan berdasarkan pada surah Al-Ankabut. Betul, mudah-mudahan Puan Rohani kita dikongsikan sekolah mana. Tak jumpa anak murid Al-Quran ni insya-Allah. Masya-Allah. Baik, kita nak baca ulang ayat yang ke-56. Masya-Allah, dimulakan dengan kalimah ya ibadi, ya, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Ya Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 56, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku sahaja. Ini adalah satu panggilan pujukan Allah kepada para sahabat. Ya ibadi, ini maksudnya wahai hamba-hambaku yang disayangi. Ya, bila Allah menggunakan perkataan ibadi ini, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bumi Allah luas. Ringkas saja Allah beritahu, nak ceritanya ini adalah mesej bahawa sudah masanya. Kalau katakan tempat ini tidak kamu boleh beriman, kamu dihenyak, kamu dihukum dan sebagainya, bumi Allah luas, masa yang sesuai kamu boleh dibenarkan untuk berhijrah daripada tempat ini. Inilah mesej yang disampaikan. Yang pentingnya apa? Fa iyya fa'budun, padakulah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kamu semua perlu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej untuk kita apa? Kalau katakan kita tidak perlu bergerak daripada negara kepada negara, tapi kalau katakan bercakap tentang hijrah Ustaznya, berhijrah dari segi tempat kerja ke, dari segi rumah ke, apa sebagainya. Kalau katakan tempat yang ada itu tidak dibenarkan untuk beriman, maka bumi Allah luas. Tetapi kalau tempat itu adalah tempat yang dibenarkan untuk kita membina iman, maka apakah yang perlu kita rasakan? Ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahawa setiap nafas ataupun setiap diri itu sentiasa merasai kematian. Mengapa ayat ini muncul? Ya, rupa-rupanya bagi para sahabat Ustaz ya, mereka ini hidup mereka ialah bila nafas, tarik nafas, kalau tak dapat nafas sekali lagi, mati. Subhanallah. Ya, maksudnya memang itulah yang Allah nyatakan kullu nafsin, setiap diri, tapi sebenarnya setiap yang bernafas. Kita tarik nafas saja, kalau Allah izinkan kita hembus nafas.
Dan lepas tu boleh tak kita tarik lagi? Kalau tak dapat tarik lagi, nafas itu adalah nafas terakhir. Allah. Itulah kematian. InsyaAllah. Maka nak beri semangat kepada para sahabat bahawa sebenarnya kehidupan para sahabat memperjuangkan Al-Quran, mereka itu sentiasa menghela nafas setiap masa dan mereka di hujung tanduk, Ustaz. Sama ada dibunuh, diancam dengan pelbagai perkara, dan itulah kehidupan mereka nak menjaga iman. Nak menjaga iman mereka. Sama ada kekal dekat Mekah ataupun mereka kena lari pergi ke Madinah, Nabi dikejar untuk dibunuh. Perjuangan ini untuk kita faham bahawa sebenarnya kalau kita hari ini dapat Al-Quran, kita dapat peluang untuk hidup beriman tanpa kena kejar, tanpa kan nak kena kejar oleh musuh. Sebenarnya ini adalah satu nikmat yang besar. Kita kena perjuangkan, kita kena pastikan ianya kekal, kerana pada akhirnya thumma ilaina turja'un, kita semua akan kembali pada Allah. Kita bawa amal apa? Amal kita adakah amal yang bersungguh-sungguh ataupun amal kita hanyalah duduk-duduk, tidak mengajak orang kepada perjuangan iman itu sendiri yang ditunjukkan dalam surah Al-Ankabut ini. Dan Allah menyatakan bagi orang yang beriman beramal soleh ini ada balasan. Ada balasan. Balasannya apa? Lanubawwi annahum minal jannati ghurafa. Subhanallah, Ustaz. Subhanallah. Ya, istilah di sini Allah gunakan perkataan lanubawwi annahum minal jannati ghurafa. Bawaa itu satu perkataan, satu lagi ghurafa. Dua istilah ini kita nak bincang bersama, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu hata ataupun hawata, yang bermaksud meliputi ataupun memenuhi. 28 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini adalah penjelasan sifat Jahannam itu sendiri, sedang meliputi, sedang memerangkap kepada sesiapa yang tidak beriman kepada Allah. Jangan rasa selamat, dan Allah pasti akan membalasnya. Itu memberi semangat pada para sahabat, memberi sahabat pada kita untuk terus berjuang. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Perjuangan kita masih jauh beribu batu, selagi ruh masih di jasad hidup diteruskan. Sedih rasa hati ini mengenangkan di kau, bagai semalam kau bersama kami. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Dapatkan yang original lah. Ini satu nasyid, walaupun lirik nasyid, tapi sebenarnya menggamit perasaan kita, Ustaz. Betul, Ustaz. Sahabat-sahabat kita bersahabat di secara maya ini, tuan-tuan di rumah walau di mana berada, kami di sini bukan hanya kami berdua, kameraman, producer dan semuanya bergabung atas Al-Quran, dan ada di antara kita yang telah pergi terlebih dahulu dijemput oleh Ilahi dalam perjuangan bersama dengan Al-Quran. Dan perjalanan kita masih jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi cabaran, mihnah, tribulasi yang kita akan lalui.
Mudah-mudahan perjalanan kita, setiap hela nafas kita yang Ustaz Fah sebut tadi Ustaz akan terus disirami ataupun diselangi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa dan harapan kita Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Itulah pujukan daripada Allah sebenarnya pada ayat 57 58 sebenarnya Bilal bin Rabah Ustaz ya, mereka sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Quran yang berada bersama dalam program My Quran Time ini, ada yang sudah pergi Ustaz ya. Ada yang sudah pergi dan baru ni pun saya ada buat jumpa satu kumpulan. Dah lama tak jumpa. Allah. Bila jumpa rupanya salah seorang dah tak ada dah. Allah. Ya, dan kita doakan kerana Al-Quran kita bertemu ini semua di TV Al-Hijrah, cameraman apa sebagainya. Ini adalah sahabat-sahabat yang penting. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan pada ayat 58 orang yang beriman beramal soleh ini mereka diberikan jannati ghurafa ya, mereka mengharapkan Ustaz ya kepada syurga yang luas yang tinggi. Mengapa? Kerana di atas dunia kadang-kadang mereka mungkin tak dapat kemewahan sebegitu. Bila bin Rabah, cuba bayangkanlah dalam keadaan amat perit itu, bila lihat kepada janji Allah pada ayat 58 ini, itulah yang menyebabkan ahad dan itu jugalah yang memberi semangat kepada tuan-tuan yang berada di rumah istiqamah bersama Al-Quran. Kita lihat dahulu tajwid pada kali ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berkongsi ataupun ulang kaji tajwid pada hari ini, iaitu satu kalimah menarik yang kita nak ulang kaji hari ini, iaitu berkenaan dengan mad, mad lazim kalimi muthaqqal, iaitu hukum mad lazim kalimi muthaqqal. Cara bacaan dia ialah panjang sepanjang 6 harakat. Kat mana tempat dia? Jom kita tengok pada ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmil. Contoh, itu kalimah yang kita nak beri perhatian, iaitu pada kalimah dabbah. Apa nama dia tadi? Mad lazim kalimi muthaqqal, berat. Kenapa berat? Kerana bertemu mad, huruf mad ataupun tanda mad dalam kalimah tu, atas alif tu ada tanda mad kan, macam lintah tu, ataupun ada kata macam abang misai lah apa macam-macam, tak kisah, itu istilah nak bagi mudah faham kan. Atas alif tu ada tanda mad, kemudian bertemu dengan sabdu di atas huruf ba. Ada sabdu di atas huruf ba, jadi panjang, dia kena 6 harakat. Dabbah 6 harakat. Lah kita macam pernah jumpa lah. Betul, dalam solat kita setiap hari kita jumpa. Dekat mana? Waladdallin. Kalimah waladdallin, samalah tu, mad lazim kalimi muthaqqal. Jadi hati-hati bila menyebut huruf ataupun kalimah mad lazim kalimi muthaqqal ni dengan kadar 6 harakat. Selamat mencuba. Boleh baca semak dengan guru-guru kita insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah, kita moga-moga terus kita istiqamah ya bersama Al-Quran, bersabar dengan Al-Quran dan menggantungkan segala usaha kita ini kepada Allah. Ini ciri yang dinyatakan pada ayat 59 ya. Siapakah orang yang dipuji oleh Allah kerana mereka ini bekerja keras di dalam dunia ini ya, kepada para sahabat yang menyokong kepada yang bersabar dalam perjuangan dan kebergantungan mereka kepada Allah itu amat-amat tinggi ya. Dalam ayat 58 59 ni Allah menyatakan apa? Bagi mereka lanubawwi annahum minal jannati ghurafa, rumah ataupun syurga yang tinggi satu. Tapi apa maksud lanubawwi annahum daripada perkataan bawa'a? Dia lebih kurang kalau kita nak cari rumah Ustaz ya, kita cari 10 rumah 20 rumah, kita survey nak cari rumah baru ni kan, kita tengok bentuknya okey, dia punya kejiranannya okey, kemudian ada pula dia punya landscape-nya okey, pilih akhirnya yang itu yang saya nak. Rupa-rupanya Allah kata apa? Bagi orang yang beriman beramal soleh seperti standard para sahabat, iaitu memperjuangkan Al-Quran, mereka itu kalau mereka tidak dapat memilih rumah di sini kerana mereka sanggup berkorban apa sahaja, maka bila sampai di akhirat nanti mereka boleh pilih Ustaz. Boleh pilih, dan bila tengok cantiknya dekat syurga tu ya, cantiknya siapa punya ni? Kamu punya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa? Kerana tuan-tuan memilih untuk bersabar dan juga bertawakal dengan perjuangan Al-Quran. Kita sebarkan, kita pastikan ianya menjadi darah daging kehidupan kita. Amin. Apa lagi?
panduan daripada Allah memberi semangat pada para sahabat. Ayat 60 hingga 63 kita baca bersama insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan kita Al-Quran jadi kekuatan pada kita, juga anak-anak kita tadi Ustaz, anak-anak pelajar kita, anak murid kita di sekolah menengah agama Kuala Kelawang, Jolobu. Kita pergi Ustaz Insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah. Baik. Kita nak sambung bacaan kita ayat 60 hingga 63. Permulaan tadi kita sudah baca Hijaz. Kita nak baca yang sambungan ini dengan bacaan murattal sikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuqaha wa iyyakum وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan daripada ayat 60 hingga 63 untuk kita memahami lebih jauh lagi bagaimanakah kesabaran dan tawakal para sahabat untuk memperjuangkan Al-Quran yang perlu kita ambil semangatnya. Pada ayat 60 Allah menyentuh kepada kita
Berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak membawa rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang berlaku? Rupa-rupanya mereka embargo saat ekonomi, walaupun berada di Mekah mereka tidak boleh berjual beli dengan kabilah lain sama beberapa tahun. Ya. Beberapa bulan dan beberapa tahun, sehingga kan ada yang sampai makan akar-akar kayu pada waktu itu. Kita boleh bayangkan ya bagaimana perkara tersebut berlaku. Dan pada waktu ini mungkin muncullah ya, pastinya muncul tentang isu rezeki. Maka Allah menyatakan bahawa setiap dabbah itu, setiap binatang itu tidak memikul rezekinya, tetapi Allah lah memberi rezeki mereka dan rezeki kepadamu. Dan Allah amat mendengar keperitan yang kamu alami para sahabat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu rasakan. Ini adalah satu pengalaman yang mungkin sebahagian daripada kita tuan-tuan pernah tak ada duit ya, ataupun kita mungkin sebahagiannya saya tak pernah rasa begini, tetapi kita tak rasa begitu sambil baca Quran sekarang. Kita ada makan tengah hari, makan pagi. Rupa-rupanya pada zaman dahulu perjuangan iman mereka adalah tanpa makanan yang biasa mereka makan. Mus'ab bin Umair itu adalah anak orang kaya, terkenal, handsome, tetapi bila memilih iman ini sanggup untuk berada dalam kumpulan yang diboykot pada waktu itu. Wala in sa'altahum, ya, pada ayat yang ke-61, jika kamu menyatakan ataupun bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit bumi dan juga menundukkan matahari bulan, apa jawapan pada orang-orang musyrik itu? La yaqulunallah, pasti mereka akan jawab Allah. Ya, tetapi perkataan yang perlu kita beri perhatian pada ayat 61 ini, fa anna yufakun, tetapi mereka berpaling. Ya. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya ialah kalau kita tanya kepada sesiapa sahaja yang tidak beriman ni, siapa yang ciptakan langit bumi ni? Allah. Betul. Ya. Hebat kan Allah susun? Oh, hebat Allah susun matahari, Allah susun on time, panasnya just nice untuk kita, tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Suka kan Allah susun? Suka. Kalau Allah susun peraturan dalam hidup kamu, suka tak? Saya tak suka. Jadi apa maksud di situ? Bila cakap tentang ketauhidan, biasa kita belajar daripada awal sampai ke juz yang 21 ini, iaitu iman kepada Allah bukan sekadar percaya sahaja, tetapi juga makiyah ini ya, surah-surah makiyah ini mempasakkan pada kita apa kesan daripada keimanan. Kalau beriman pada Allah, setuju tak saya disusun hidup saya oleh Allah? Saya setuju tak untuk saya baca perkataan Allah? Setuju tak kalau saya suka Allah susun segala alam ini cantik, indah? Setuju tak kalau saya dicantikkan oleh susunan daripada Al-Quran? Apa jawapan orang musyrik? Yufakun. Tak nak. Yang itu kami tak nak. Kami nak terus ya menjual berhala-berhala 300 yang ada itu, kami nak bisnes macam biasa. Allah nyatakan Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan juga yang mengehadnya. Bukan berhala-berhala ini, bukan orang-orang di sekitar kamu, bos kamu apa sebagainya, bukan. Ini Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, yang tahu atas tiap-tiap sesuatu. Apalagi ayat yang menceritakan tentang ketauhidan Allah pada ayat seterusnya. Kita baca sekali lagi ayat 63 agar kita faham tuan-tuan sekalian bahawa sebenarnya iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, ia bukan sekadar 1 2 3 4 5 6 di sekolah rendah jawab exam dapat A. Tetapi ia memberi kesan kepada pakcik-pakcik yang berada di pejabat ataupun kepada pegawai-pegawai yang menjaga Suruhanjaya, bahawa kalau kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah setuju bahawa kamu nak ikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 63 kita baca sekali lagi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, Ibu Yahya, mari kita baca ayat yang terakhir dalam halaman yang ke-403 ini, ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن قل الحمد لله
بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air daripada langit lalu dengan air itu dihidupkan bumi yang sudah mati, pasti mereka menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Kali ini Allah menyatakan sekali lagi, tanya Ustaz ya. Kalau turun air kemudian hidup sesuatu bumi itu, keluarlah pokok. Katakan pokok apa, pokok apple contohnya, maksudnya bagi setengah orang dia kata bahawa saya dapat makan apple. Sebenarnya apple itu sebenarnya telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya yang Allah nyata pada ayat 62. Maksudnya mungkin apple tu daripada Australia Ustaz, kan diimport sampai ke Malaysia. Kemudian banyak-banyak apple dekat mana-mana tu kita pilih satu, potong, rupanya satu slice, satu potongan saja yang masuk ke dalam mulut kita, yang lain tu anak kita ambil sebagainya, nak menunjukkan bahawa yang berkuasa menyusun perkara itu semua daripada air mana turun ke langit, bumi mana adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menggunakan pemikiran kita, kita akan fikir, betul lah, saya tak pernah pun berdoa nak makan apple, ataupun ya Allah pastikan apple itu daripada Australia yang selamat sampai ke Malaysia untuk saya dapat makan. Allah bawakan ini agar kita gunakan pemikiran kita, akhirnya menyatakan siapa yang cipta semua perkara ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa menariknya Allah susunkan untuk kita. Kita nyatakan apa? Qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Tetapi adakah kita cakap alhamdulillah itu sekadar kita zikir begitu sahaja tanpa memperjuangkan kalimah Allah, ya? Kerana bila kita bercakap tentang Allah adalah al-adl, yang amat adil, dan kitab ini, al-Quran ini adalah memperjuangkan keadilan. Menyebabkan apabila makin kita beriman dengan ayat-ayat makiyah, kita adalah pejuang keadilan, Ustaz. Tak puas hati kita kalau ada kezaliman berlaku kat mana-mana, pasal Allah menguruskan alam ini dengan adil. Tidak mungkin bagi negara kalau katakan pengurusan tumbuhan contohnya, pengurusan hartanah, pengurusan amanah, integriti ataupun anti rasuah, kalau ia tidak diuruskan dengan cara yang adil, orang yang membaca al-Quran yang tengok Allah buat semuanya adil, mengapa orang ini tidak adil? Maka itulah yang menyebabkan orang musyrik di Mekah tak puas hati dengan Nabi, pasal Nabi tegur. Masya-Allah. Nabi tegur. Tetapi kita, adakah kita perlu memperjuangkan keadilan? Itulah yang dibuat oleh Bilal bin Rabah, oleh Mus'ab bin Umair. Dan bagi orang yang berfikir it's okay, pasal saya kalau perjuangkan keadilan, itu kesan daripada Quran yang saya baca. Kalau saya tidak bangkit, siapa lagi yang akan bangkit seperti Bilal bin Rabah itu tadi, seperti Abu Bakar yang menyebabkan Mekah yang rosak pada waktu itu akhirnya bangkit dan maju, kerana al-Quran bukan sekadar baca, tetapi ia menyebabkan kita memperjuangkan keadilan. Sampai di akhirat kita ditanya oleh Allah, ya Allah, saya ini adalah orang yang baca Quran dan saya menegur kepada orang-orang yang zalim dalam kehidupan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita harapkan terus berdoa, ya, dan jangan berdoa memohon azab ataupun hukuman disegerakan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu taala, ya. Jangan mohon azab tetapi mohonkan hidayah kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, selalu melihat peluang terbentang jika ada ujian, ya, sama ada ujian itu seperti para sahabat, ujian peperiksaan, ujian kehidupan, itu semua adalah peluang untuk kita makin mendapat peluang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, buat persediaan bagi menghadapi saat kematian. Kita berdoa. Terima kasih, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di saat yang mana hati kami dibaluti dengan keagungan Al-Quran-Mu ya Allah, di saat hati kami dikurniakan kebahagiaan, ketenangan bersama dengan kalamullah, kalam-Mu Al-Quran ini ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, tidak putus-putus ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati ya Allah. Begitu juga dengan kami semuanya ya Allah. Satu hari nanti pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah saat akhir hidup kami ya Allah, saat kami balik bertemumu nanti ya Allah, saat yang penuh dengan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran ya Allah. Jangan kau jadikan saat kami balik bertemumu ya Allah saat yang penuh dengan su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kabul doa Amin. kita Ustaz ya, menjadi orang yang sentiasa memperjuangkan al-Quran. Dan kita baca pada halaman ini amat penting bahawa sebenarnya rezeki yang kita ada adalah untuk kita gunakan ke arah perjuangan kebaikan. Salah satunya dalam tabung gerakan Al-Quran yang saya seru kepada tuan-tuan untuk bersama, untuk kita sama-sama membawakan mesej ini ke aras yang lebih tinggi di pelbagai peringkat umur, agar terus Allah izinkan kita mendapat pertolongannya pada kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini pada jam 10 malam. Betul. Ya, dan juga 6 pagi esok, dan kita akan melihat kepada halaman akhir surah Al-Ankabut sebelum kita berganjak kepada surah Ar-Rum. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.